Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, malam Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur pada Allah SWT. Syukur dan ta'arif yang sebenar. Kata para ulama, syukur yang membawa maksud mengingat Allah. Ingat melihat pada ciptaannya, apa sahaja yang kita lihat pada dunia ini menyatakan kebesaran Allah. Makanya kita bukan hanya ingat nikmat, tetapi ingat kepada pencipta nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bermaksud, tiada lagi pujian pada diri kita sebenar. Tiada lagi sisa yang tinggal walaupun seinci sebesar zarah. Semuanya telah kita kembalikan kepada Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sepatutnya, maka tidaklah mungkin kita mencari lagi pujian di atas muka bumi ini. Sepatutnya kita hidup di atas muka bumi ini hanyalah untuk memuji-muji Allah SWT. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Allah kata dah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Nah, nampak? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua langit dan bumi, langit dan bumi, semua ciptaan yang memuji Allah SWT. Jadi, perbanyakkan kita syukur pada Allah SWT. Dan seterusnya pada malamnya penuh barakah Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam, kita lagi sekali diizin oleh Allah Ta'ala berhimpun dalam alam maya ni lah. Dalam kuliah online kita, dalam bersiri dalam syarah kita Hakikat Kehidupan. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tanah dan syabas kepada semua yang istiqamah untuk terus mengikuti pengajian ini. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang baru mengikuti pengajian online Hakikat Kehidupan ini. Mudah-mudahan anda semua istiqamah untuk menuju kepada Allah melalui jalan tariq nubuwah dengan melalui jalan ilmu ini. Baik, seterusnya kita perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Kerana tanpa beliau, tanpa baginda Nabi SAW, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah SWT. Jadi pada malam Yaumul Jumaah ini adalah malam yang terbaik. Sebaik-baiknya para ulama menggaris pandukan bahawa untuk perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Malah bukan malam ini saja sepatutnya. Setiap masa lazimilah lidah kita ini dengan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lazimilah.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh banyak. Banyak kan, biarlah. Berapa larat yang kita buat, silakan. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Setiap hala nafas. Kerana jasa baginda Nabi SAW itu cukup besar. Apa dia? Mengenalkan kita pada Allah SWT. Kalau siapa yang dah pergi ke Raudah, dah pergi ziarah jumpa Nabi SAW, pergi umrah, kemudian balik, berat mulut nak selawat lagi, mana dia belum pergi ziarah Nabi. Allahu Akbar. Tak putus-putus kalau kita pergi Raudah tu, tak putus-putus. Tak putus-putus manusia mengunjunginya. Kecuali pada waktu PKP ni lah Allah uji kita, itu saja. Sepatutnya, kalau kita lihat siapa yang pergi Mekah, pergi Madinah, terutama Masjid Nabawi, nak tunggu kosong Raudah tu tak pernah lah. Jangan mimpilah nak tunggu kosong. Tunggu kosong lah Ustaz. Baru tunggu orang tak ada. Tak ada. Penuh saja. Orang iktikaf terus kat dalam tu. Itulah maknanya jasa Nabi SAW tak putus-putus. Macam air yang mengalir, macam nafas yang berterusan berada dalam diri kita ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaAllah bantu lu sebarkan. Masih ada lagi yang belum sebarkan tu, share. Bantu malam ni adalah finale. Finale. Tapi final untuk malam ni, tapi saya akan sentuh juga pada akan datang, sini akan datang. Malam ni, final tajuk ta'adud poligami. Final malam ni tajuk ta'adud tentang poligami. Yang mana kita akan sambung dalam pensyarahan kita pada malamnya penuh barakah ni, sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok balik apa kaitannya. Kita dah sentuh pertama, poligami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dah sentuh dah. Bagaimana ta'adud ni, poligami ni yang dilihat sebenar dari kacamata yang sebenar, takdir. Bukan dari kacamata orang masalah. Sekarang ni cara kita melihat itu dengan masalah. Kita yang buat salah, kita yang buat rosak, lepas tu kita buat benda tu jadi fitnah, kemudian kita menghukum dia, benda tu salah. Sedangkan pandangan kita yang kotor. Mata kita ni penuh dengan dia panggil apa? Kerosakan. Dengan pengalaman-pengalaman hidup kita yang tak betul, dengan hala tuju kita yang tidak jelas, yang mana mungkin kita ada hubbud dunya, cinta dunia, kemudian kita buat amalan. Bayangkan apa jadi? Rosaklah amalan tu. Macam solat lah. Solat cantik lah. Tapi niat tak betul. Pandangan kita pada solat tu tidak betul. Maka tidak akan jadi cantik sedangnya mata Allah SWT. Maka kita berbetulkan balik. Pertama, asas pandangan dulu. Sebab memang saya tahu ramai yang datang jumpa kadang-kadang ataupun yang inbox juga ada sudah mengalami keadaan yang konflik, meruncing, keadaan yang tidak seimbang, keadaan yang menekan kehidupan dia dari sudut ujian poligami ini. Dan saya klasifikasikan mereka yang sedang hidup dalam poligami yang tidak seimbang ni tidak panggil poligami, polistrin, gumigami panggil. Sebab poligami ini sepatutnya membawa kepada takrifan yang lebih besar. Walaupun dia furuk pecahan kepada perbincangan munakahat, tetapi ini takrifan yang lebih besar. Apa dia? Tak berbilang-bilang. Kita tak tengok dengan mata hati. Kita tengok dengan sakit hati. Kita tengok dengan sakit hati. Jadi ini masalahnya. Jadi sedangnya mata Allah SWT. Alhamdulillah, fokus dulu pada perbincangan kita. Kalau boleh dekat komen tu sila salin nota-nota. Jangan banyakkan borak dulu. Jangan banyak nak menyampuk-nyampuk dulu. Fokus kepada poin-poin yang saya nak lontarkan ni. Mungkin ada kadang-kadang poin itu tidak ada dalam buku nota kita. Jadi tolong salin. Mungkin sahabat-sahabat kita bila dia baca nota itu, komen-komen itu, maka dia dapat juga ilmu daripada komen. Jangan ada komen-komen nyampuk-nyampuk yang tak kena pada tajuk. Okey, baik. Jadi maknanya asas pertama kita dah sentuh tentang pandangan. Dan inilah sebenarnya yang kita syarahkan. Kita tafsir kehidupan. Hakikat kehidupan ni, pengajian hakikat kehidupan ni adalah pengajian untuk mentafsir kehidupan. Dan tajuk ta'adud ni bukan kita pilih tiba-tiba nak cerita pasal ta'adud, tidak. Dia ada kronologi dia. Dia ada susun atur dia. Sebab itu kita tidak sewenang-wenangnya
berbicara, kita ambil poin yang kita nak cakap, kita sampaikan. Ikut suka kita. Tak. Kita syarah ada kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Asas kena betul. Asas pandangan. Kita sudah kaitkan dengan pandangan bagaimana melihat kembali kepada perbincangan asas kepada tafsir ataupun hakikat kehidupan ini. Itulah melihat dengan mata hati. Hati pula kena bersih. Kalau hati tu busuk hati, semua benda dia akan dibusukkan. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbi. Peringkat awal kita dah perbetulkan, kita dah mendalami tentang hati, yang mana hati ni bicaranya tentang kebenaran. Ini saya nak buat rumusan. Tapi dengan sakit hati, ya, kita dah nak betulkan balik. Sebab itu perbincangannya, siapa yang dah mengikuti perbincangan ni, jangan kata berhenti kat sini, ya. Yang mana baru Alhamdulillah, tahniah dan syabas, yang mana tertarik, terpanggil oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti syarahan ini. Kalau boleh tengok balik syarahan-syarahan yang sebelumnya. Dia ada kaitan daripada satu tajuk dengan satu tajuk itu, ada kaitannya. Ya, tengok dengan mata hati, bukan busuk hati. Tengok dengan hati yang sihat, bukan hati yang sakit. Malah minta jauh. Tengok dengan hati yang hidup, bukan hati yang mati. Jadi bagaimana kita cerita tentang hati yang hidup, hati yang mati? Kita dah syarah tentang dunia. Dan penyakit yang paling bahaya sekarang adalah penyakit cinta dunia, wahnun. Kita dah sentuh dah tentang apa itu ciri cinta dunia. Dalam satu riwayat, bagaimana Nabi Isa AS jalan pada satu kampung, apabila melihat satu keadaan yang dia punya kaum ni mati bergelimpangan, dia tanya, Allah bagi mukjizat untuk salah satu kaum tu bangun. Kemudian tanya kenapa mati macam ni, mati mengejut. Maka diizin Allah Ta'ala hidup orang tu. Dijawab ni apa? Kami ni cinta dunia. Nabi Isa AS jawab, macam mana cinta dunia? Cinta dunia ni seperti anak-anak menangis kita kehilangan mak dia. Nampak? Sekarang ni, kita lihat bahawa banyak kita menangis sebab kehilangan dunia. Banyak kita lakukan perkara ni sedang mata Allah SWT. Baik. Maka apabila kita perbetulkan kembali perkara ini, barulah kita boleh syarah. Kalau tiba-tiba dengan sakit hati nak bincang, tak selesai masalah. Betul sedang mata Allah SWT. Kalau dengan hati yang sakit nak bincang, dia tak bawa bincang, bawa cincang lagi. Sebab tak apa-apa, bila dia ada masalah, bergaduh ke konflik ke mana, hati dia tak sakit. Minta maaf, malam ni saya akan bahas kesimpulan kronologi bagaimana first marriage, perkahwinan pertama ataupun perkahwinan kedua ataupun perkahwinan ketiga. Saya nak tengok apa kaitannya yang menyebabkan kita hari ini boleh bergaduh. Sampai kita melancarkan peperangan dengan ta'adud ni, poligami. Dan juga sampai kita bergaduh pula dengan suami. Padahal perkara ini tak patut berlaku sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Dia Idora. Baru masuk 2 kali. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Teruskan mengikuti. Ya. Teruskan mengikuti. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang dah menonton tu. Bantu sebarkan. Bantu sebarkan lagi. Ya. Baik, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, kalau kita perhatikan balik. Benar. Benar Tuan Ash Noah, cari ketenangan dulu. Ya, hati tengah sakit. Bagaimana kita nak selesaikan masalah? Dan kita cari punca kenapa hati sakit. Sakit hati saya tu. Sakit hati sebab hati sakit. Kena cari punca kenapa hati sakit. Suami saya lah. Kenapa pula nak salahkan luaran? Sedangkan yang sakit tu dalaman. Diri sendiri yang sakit hati kan? Kenapa diri sendiri yang sakit hati tiba-tiba yang dipersalahkan orang luar? Contoh saya buat analogi jumpa doktor. Jumpa doktor kena demam. Saya demam doktor. Lepas tu saya demam ni bukan sebab saya, jiran sebelah. Jiran sebelah. Jadi bila macam tu, sedang jemaah mata Allah SWT, bila dia persalahkan jiran sebelah, doktor kata apa kena mengena dengan jiran sebelah? Jiran sebelah lah. Ataupun disalahkan penyakit. Doktor tidak akan ambil tahu tentang orang luar keliling. Jadi diri sendiri itu yang kena tu. Perlu dipersalahkan. Itu yang sakit nak mengaji hati ni sebab diri sendiri yang akan dipersalahkan. Awaknya sakit hati, kenapa nak libatkan orang? Kenapa orang yang dipersalahkan? Dialah punca saya sakit hati, Ustaz.
Memang dia punca sakit hati, tapi kenapa hati kamu mudah untuk disakiti? Tu dia. Mudah untuk disakiti. Ya. Ya Tuan Azman kami. Komen nota saja. Boleh. Komen nota, salin nota. Tak ada masalah. Maksud saya jangan komen tu, jangan komen luar tajuk. Nanti orang tak fokus. Kesian mana-mana yang tengah nak fokus tu. Nah, kita bantu, sama-sama bantu ya, insya-Allah. Komen nota salin. Nah, bagus. Saya suka. Bagus tu. Kadang-kadang ramai yang faham dengan perbualan nota-nota pada komen-komen tu. Hati sakit bukan sebab tak puas hati. Kenapa tak puas hati? Kenapa hati? Sebab ni contohnya, hati sakit Puan Amira Samad. Hati sakit sebab tak puas hati. Saya tanya balik, sebab apa hati tu tak puas? Soalan berangkai saya akan tanya. Kenapa hati tu tak puas? Sebab hati tidak mendapat satu perkara yang dinamakan kepuasan sebenar. Kita dah buat kesilapan ni dari awal, sidangnya Muhammad Allah SWT. Mana yang dah masuk dalam perkahwinan yang mungkin dah lama, tengok nanti. Banyak dia tak puas hati berlaku. Rupanya kesilapan tu dari awal dah berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati dia tak puas. Sebab tidak diberikan kepuasan yang sebenar. Nah yang ini kita nak fahamkan. Benar Puan Fazia Timah. Terima kasih. Sama-sama. Patut catat nota dulu. Jangan lagi tajuk. Catat nota dulu. Tu dia. Baik. Alhamdulillah. Bagus Tuan Azman kami. Alhamdulillah. Bagus. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang-ulang dah dengar. Baik. Jadi, berbalik tadi. Hati tak puas. Hati sakit sebab tak puas hati. Sebab apa tak puas hati? Kita salahkan orang luar lagi. Sampai bila hidup nak menyalah? Sedangkan yang lemah diri sendiri. Allahumma salli ala. Sebenarnya hati kita buat satu dosa yang tersembunyi, yang saya nak kaitkan dengan tajuk finale malam ini. Finale tu jangan main. Dosa yang tersembunyi yang ketika kita lakukan, kita tidak rasa berdosa. Itulah dosa. Dosa syirik ni sedangnya Muhammad Allah SWT. Yang mana medium dia nanti adalah dunia. Medium syirik ni adalah harta dunia. Sebab tu Nabi SAW dah kata dah, mafhum hadis daripada Bukhari dan Muslim. Abu Ubaidah Al-Jarrah, saya dah sebut dah dalam nota yang awal. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dalam satu keadaan, dia pergi Bahrain. Balik pada Bahrain bawa harta. Kaum Ansar waktu tu dengar Ubaidah Al-Jarrah bawa balik harta. Waktu subuh pula tu sampai Ubaidah Al-Jarrah ni. Maka waktu subuh penuhlah orang nunggu harta ni. Ya nak dapat harta, agihan harta. Maka Nabi pun tengok, Nabi toleh. Ni mesti tahu ni Ubaidah Al-Jarrah bawa balik harta ni. Lalu si kaum-kaum Ansar ni pun kata mengaku, ya Rasulullah, betul tu. Lepas tu Nabi kata, wallahi demi zat yang menggenggam jiwaku. Gembiralah dengan apa yang menggembirakan kamu. Lepas tu Nabi kata apa? Wallahi, aku tidak risaukan. Aku tidak khawatirkan kefakiran yang berlaku atas diri kamu. Yang aku bimbangkan, dibentangkan dunia di hadapan kamu. Kamu akan berebut seperti mana kaum dulu berebut. Dan kamu akan berbunuh, hancur seperti mana kaum dulu hancur. Sidang jemaah mata Allah SWT. Nah, jadi ini yang kita lihat. Bagaimana medium syirik itu akan berlaku. Yakni harta, kekuasaan. Dan ini yang akan meresap masuk dalam hati, menyebabkan hati itu sentiasa tidak puas. Kerana hati tidak mendapat satu kefahaman yang tuntas atau yang jelas. Satu fahaman yang betul-betul tidak ada berbelah bagi. Nampak? Ini yang kita buat dan ini berlaku dalam rumah tangga. Saya panggil akidah songsang. Saya ulanglah sekali. Akidah songsang dalam rumah tangga. Nampak? Akidah songsang dalam rumah tangga. Nampak tidak? Ramai mungkin tak tahu. Mungkin tahu tapi buat tak tahu tentang perkara ini sedangnya Muhammad Allah SWT. Dosa yang kita lakukan tapi tak sedar ya. Dosa syirik Puan Rosdiana Mayudin. Dosa syirik. Apa dosa syirik? Iaitu menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan Allah? Dia tahu Allah tu berkuasa pada yang sama. Ada kuasa lain. Dia tahu Allah tu maha kaya pada yang sama. Dia tahu ada kaya lain. Dia tahu Allah tu maha berizki. Tapi dia tahu, dia menyatakan ada rezeki lain yang boleh bagi. Yang ini yang berlaku sedangnya Muhammad Allah. Dan ini kalau kita lihat,
Kalau kita lihat bagaimana terjemahannya dalam rumah tangga, kita panggil akidah songsang. Berlaku ni bukan perkara sehari dua sebenarnya Muhammad Allah SWT. Akidah songsang ni dah mengakar, dah jadi tunjang, dah jadi satu perkara yang dah jadi kebiasaan. Kesongsangan ni, bahasa. Kesongsangan ni yang telah dijadikan sebagai pegangan pula. Apa dia kesongsangan yang jadi pegangan ini? Mari kita tengok nota. Mari kita tengok nota sebenarnya Muhammad Allah SWT. Mari kita tengok malam ni. Malam ni saya tekankan betul-betul. Mudah-mudahan Allah bagi faham semua yang tengok malam ni. Allahu Akbar. Jadi dalam muka surat 87. Edisi lama muka surat 69. Muka surat 87 sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Kalau kita lihat. Sinonim dengan ta'adud. Poligami ini adalah perkataan menduakan. Menduakan ini dikaitkan tentang dosa yang tidak akan diampunkan. Apa dia? Menduakan Allah, iaitu syirik. Tapi hal ini digunakan oleh seorang wanita yang tidak amanah. Bagi saya dia mengkhianati perkataan menduakan. Bagi seorang lelaki, dia culas dalam tanggungjawab untuk membenteras pahaman ini. Dua-dua kena ni. Tak maaf cakap. Malam ni, dua-dua kena. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tidak berpihak pada mana-mana. Saya ulanglah sekali. Syarahan kita tidak berpihak pada mana-mana pun. Melainkan kalau dia berpihak pada yang benar, kita akan tegakkan. Sekiranya dia berada pada kebatilan, kita akan hancurkan. Sudah jemaah mata Allah SWT. Baik. Yang mana kalau kita lihat, penggunaan perkataan menduakan ini dibiarkan, digunakan oleh makhluk yang bernama seorang isteri. Dan si suami mungkin menganggap perkara itu biasa. Percaya atau tidak, sepatutnya menduakan itu adalah merujuk kepada Allah. Nampak? Allah. Jadi sekarang ini, kalau kita lihat, hal ini merujuk pada seorang isteri yang hanya menumpukan pada suaminya dan beranggapan bahawa kasih sayang itu adalah milik dirinya sahaja dan suaminya milik dia sahaja. Maka ini adalah bersahalan dengan konsep tauhid yang menjadi teras dalam kehidupan, iaitu taat dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja tidak boleh diduakan. Dan pada manusia tiada tumpuan. Kita semua wajib menumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya apabila Allah SWT sebagai tempat tumpuan keseluruhan kehidupan kita, barulah hidup kita mampu melaksanakan segala syariatnya. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, bagaimana kita nak kembali pada perbahasan taat kalau kita masih memakai satu sifat yang hanya pada Allah, iaitu menduakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Wassalamualaikum Tuan Faiz Osman. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ziarah Pondok Sabah. Okey, baik-baik. InsyaAllah. Baik, sambung. Maka di sini kita lihat ada satu salah laku berlaku di sini. Dan perkara ini bukan hanya pada poligami, ta'adud. Sepatutnya ta'adud ni berbilang-bilang. Tapi berlaku pada, saya bagi tahu tadi, harta. Harta ni lah kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Sesungguhnya semua umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Ini syirik ni sebenarnya dah berlaku lama dah. Dan ini perkara yang halus, dia namakan khafi. Apa maksud syirik khafi? Dia tersembunyi di sebalik niat. Kalau syirik jali, dia zahir dengan lafaz, dia zahir dengan perbuatan, dia zahir dengan i'tiqad. Tapi kalau khafi, dia tersembunyi, kata ulama. Baik. Selama hari ini, cuba kita renung berapa banyak perkataan menduakan isteri ini hanya dipakai pada isteri. Takut menduakan isteri. Allahu Akbar. Takut hilang kuasa. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Takut menduakan isteri tapi tidak takut menduakan Allah. Sedangkan hakikatnya
menduakan Allah, itulah yang sering kita lakukan. Allahu Akbar. Sebab tu lepas solat, kita akan baca yang mana bukan lepas solat, indirectly lepas solat pun boleh, atau selepas tu zikirnya dia panggil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Nampak? Yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuba tengok haji pula. Ni kita nak sambut Aidul Adha saat lagi. Kita nak menunaikan haji. Apa kemuncak tunai haji? Apa kemuncak rukun Islam? Kemuncaknya adalah menunaikan haji. Apa kalimah yang kita akan sebut, kalimah talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdak wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau sekiranya lah syirik ini mudah, kenapa kemuncak kepada ibadah rukun Islam itu masih diulang? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa diulang? Tidak menyekutukan. Dan kenapa selalu kita ulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Dan kenapa kita selalu ulang syahadah kita? Why? Kenapa dan kenapa? Kerana kita mudah untuk mensyirikkan Allah. Lebih susah nak menduakan isteri, berparang-parang. Nak menduakan Allah, semudah duduk niat dia. Allahu Akbar. Tapi orang perempuan pakai menduakan tu. Allahu Akbar. Dan ini saya melihat, kenapa isteri tak suka diduakan? Dia ada kaitan dengan harta. Saya akan kaitkan, buktikan malam ni. Dengan hartalah menyebabkan dia akan tidak mahu diduakan. Dia ada mentaliti, doktrin harta. Yang mana harta ni, dia punya pergi kepada kuasa. Dia bukannya senang-senang. Dia bukan tiba-tiba dia tak suka diduakan. Mesti ada dia punya sebab dia. Mesti ada kronologi dia. Sedangkan zaman dulu tak ada isu poligami ni sangat. Kenapa zaman sekarang isunya melambat-lambat? Bergaduh-gaduh. Why? Kerana zaman sekarang zaman kapitalis. Zaman orientalis. Zaman yang pergi kepada melihat kepada kebendaan. Perempuan-perempuan sekarang minta maaf. Orientasinya adalah mesti kena ada harta. Kalau tak ada harta nanti susah. Tak boleh harap pada suami je. Kalau bantai suami tu tinggalkan nanti, tergontang-ganting. Kerja mencari harta ni dari bila? Dari bila? Dari bangku sekolah lah. Minta maaf cakap. Habis ustaz yang suri rumah tak cari harta, suri rumah tu tak cari harta tapi dia tunggu harta. Sama je. Abang saya dah duduk rumah, abang jangan tak bayar saya. Abang jangan tak hargai saya. Kalau tidak saya pun boleh cari duit juga. Tapi abang, saya jumpa kes macam-macam kes saya jumpa. Ada satu kes tu suri rumah, dia dah all out dah bagi hidup dia. Hidupku matiku untuk abang. Sekali tahu suami dia poligami. Tu dia berparang. Berparang ni maksudnya bergaduh lah. Dia challenge balik suami dia. Saya dah bagi hidup saya untuk abang. Maknanya mentaliti harta bukan soal kerja saja. Yang tak kerja pun, yang duduk rumah pun, mentaliti harta akan masuk dalam kepala. Nak marah-marah lah. Tapi inilah yang berlaku. Saya akan buat analisis. Kita akan buat based on keadaan yang ada sekarang. Dan ini based on syarah Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW mengingatkan orang perempuan. Sedekah, sedekah, sedekah. Bukannya kumpul. Dan orang lelaki pun kena faham bab ni. Asal kahwin saja duit. Asal kahwin je duit. Asal duit je kahwin. Tahulah mahkamah pun akan tengok statement. Mahkamah Selangor tengok bank statement. Jangan main. 6 bulan bank statement tau. Macam nak apply loan tu. Jangan main. Tapi bukan syarat mandatory nak lulus. Hakim ada perkiraan dia. Tapi kita orang lelaki ni pula mentaliti. Nak cari pula nombor 2 yang bekerja. Cari pula yang berharta. Konon-konon yang nombor 1 suri rumah. Cari nombor 2 yang berharta. Ini mentaliti mana sidang jemaah mata Allah SWT? Minta maaf cakap. Malam ni saya nak bubuh habis. Malam final. Lepas ni saya tak sentuh dah tajuk poligami ni. Sentuh celah-celah je lah dalam kajian. Saya nak bagi tahu mentaliti ni berlaku. Dari awal perkahwinan. First marriage. Saya marah dia Ustaz malam ni. Bukan marah, semangat.
Semangat. Semangat nak memahamkan kembali kepada keadaan yang meruncing sekarang ni. Akhirnya kita tengok kesan-kesan dah bergaduh. Asal ta'adud bergaduh. Sebenarnya bergaduh bukan sebab ta'adud tu. Dari awal perkahwinan lagi. Dari awal lagi. First marriage ataupun yang bergaduh mungkin dia second marriage, third marriage. Tengok mentaliti. Saya akan test mentaliti seseorang. Minta maaf cakap. Sebab ini apa yang Nabi risaukan. Nabi risaukan umatnya didedahkan dengan harta. Bayangkan Nabi risau, tiba-tiba kita buat ada. Nabi tak risau dengan penzina. Walaupun itu dosa besar. Sebab setiap penzina dia akan senang. Dia maksudnya sampai suatu tahap dia akan rasa hina. Saya nak tanya, berapa ramai boleh rasa hina dengan harta? Berapa ramai boleh rasa hina dengan harta? Pakai Porsche, pakai Lamborghini rasa hina. Bagi tahu. Kalau penzina, senang nak rasa hina. Dia zina sehari, dia tahu benda tu salah. Kena tangkap sehari, baru tahu. Peminum arak, tahu. Benda tu memang diancam. Tapi kalau pegang harta, yang mana di sisi Nabi SAW dan para ulama' dan Allah sendiri mengatakan, setitis harta, seluas lautan yang banding ilmu akhirat. Ibarat bangkai kambing. Berapa ramai boleh pakai? Minta maaf cakap. Berapa ramai boleh pakai Lamborghini rasa hina? Berapa ramai boleh pakai Superbike rasa hina? Berapa ramai boleh pegang beg Gucci, beg Gucci ke Gucci ke apa-apa beg lah. Tak kisahlah. Harga ni RM5,000. Rasa hina. Ke rasa mulia? Jujur dengan diri. Sebab kita nak kaitkan, saya bukan nak kaitkan satu bab pun. Ni bab syirik macam biasalah. Bila masuk dia syirik, saya akan jadi satu benda yang lain. Minta maaf cakap. Bab syirik, dia akan jadi lain macam. Dia akan jadi satu world war. Perang dunia. Perang. Sebab syirik bukan benda main-main. Syirik dosa yang tidak diampunkan. Kita dah buat benda ini dari awal. Allah uji kat ta'adud je lagi. Itu saja. Menuntut hak. Bab yang kedua kita tentu tentang menuntut hak. Ya. Menuntut hak demi hak, hak demi hak, hak demi hak kita akan tuntut. Sidang jemaah mata Allah SWT. Ya benar Puan Sabi Harun bukan kata perempuan saja. Lelaki pun pegang harta. Korun, Namrud, Fir'aun. Kaum Ad dan Samud. Bayangkan mereka pegang harta. Mereka rasa berkuasa. Betul tidak? Orang perempuan pegang harta ataupun dia tidak pegang harta. Tetapi dia ni meletakkan diri dia pada kedudukan harta. Apa maksud dia? Nak dipuja, nak dipuji. Ini yang syirik. Allahu Akbar. Jadi akhirnya dia tidak mahu diduakan. Kerana dia itu menjadi tumpuan bagi dia. Sebab harta ni kan tumpuan. Pakai kereta mewah tumpuan. Pakai limited edition itu sebab nak tumpuan. Minta maaf. Sebab tu satu perangai kita ni kalau tak didik hati ni, lama-lama kita nak akan pakai the latest edition ataupun limited edition kita je pakai. Sebab itu Nabi risau bila Nabi risau dengan harta. Sebab harta ni dia tak rasa berdosa. Malah dia buat sadin, buat tak tahu je. Macam saya katalah tadi pakai kereta Ferrari. Berapa ramai rasa hina dengan pakai kereta Ferrari kalau dia tak bawa kepada Allah SWT. Hakikat dunia tu pun hina dah. Siapa? Ni, diri lah ni. Ni diri saya ni. Aimani yang hina ni. Bila kata diri Aimani yang hina, kat mana mulianya? Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, benar Cikgu Haida, Alhamdulillah. Bagi kita yang faham ni syukur Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu yang susahnya. Sebab tu Nabi cukup risau. Baik, jadi maka apa kaitannya? Sekarang ni bila macam tu, dia akan rasa berkuasa. Dia kaitannya begini ya. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kaitannya begini. Mari kita lihat. Ya. Dia berguna begini. Bila cerita kuasa, menduakan. Ni kita pergi terus pada usul ni. Bila kata menduakan,
Ini perbincangan syirik. Tapi benda ini, menduakan ini dipakai pada kahwin lagi. Ini yang biasa kita dengar dan ini yang kita duk ulang. Kita ratib benda ni sedangkan mata Allah SWT. Nampak? Kita ratib kahwin lagi saja menduakan. Baik, soalan dia, kenapa bila tang menduakan ini kahwin lagi dia akan jadi satu provokasi. Dia akan satu benda yang baik, ada setengahnya yang dah okey. Saya dah okey Ustaz kahwin lagi. Tapi ingat, adakah okeynya benar-benar okey ataupun masih ada kesan-kesan syirik itu? Kesan-kesan dia ada apa? Dari mana punca kahwin lagi ni menjadi provokasi dan marah? Kerana ada kuasa. Dia panggil rampasan kuasa. Rampasan kuasa. Sedangkan mata Allah SWT. Maka daripada situ, kalau kita lihat, sepatutnya menduakan ini hanya pada Allah. Tapi kerana kita hari ini nampak pada rampasan kuasa ini berlaku pada harta. Mula sekali Nabi kata, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnah ummati al-mal. Harta. Harta ni dia cerita tentang kuasa. Sebab tu kita lihat raja-raja terdahulu macam contoh Firaun, Qarun, Namrud. Ini semua ada harta, kuasa, tahta. Tahta ni tahta. Nampak? Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat, bagus, alhamdulillah. Pada yang menonton ni, mana berlapang dada, redha, bagus. Ya, Puan Faizah Bahrain, syukur alhamdulillah. Bagus. Itu satu perkara yang saya harap siapa yang belajar, saya sendiri insya-Allah semualah. Kita bebas daripada fitnah ini dulu. Fitnah ini, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Fitnah. Ini fitnah. Apa maksud fitnah? Tipu. Kita akan tertipu dengan kuasa yang kita ingat pada harta. Baik. Bila macam ni, kita biarkan perkara ini. Maka kuasa ini dibiarkan dengan harta. Maka saya nak cerita kronologi. Izinkan saya cerita kronologi dulu. Saya nak tengok macam mana pelan-pelan benda ini masuk dalam hidup kita. Baik, harta ini menjadi satu perkara agenda utama yang mana kita gunakan, agenda utama kita gunakan untuk bangunkan kehidupan. Okey, harta taib, naam, tak apa, ada betulnya. Tetapi dia menjadi bukan saja agenda utama, tetapi dia menjadi keutamaan. Keutamaan dah. Dulu agenda utama ialah kita kena ada duit dulu Ustaz, baru kita okey. Nampak macam tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia bertukar menjadi keutamaan. Aulawiyat dia panggil. Bila keutamaan, dia melarat-larat ni tuan-tuan. Dia melarat-larat sehinggalah pergi yang macam contoh malam ni fokus kepada keluarga. Keluarga, contoh. Diri, surah Ar-Rum. Diri, ayat 20. Kemudian, surah Ar-Rum, ayat 21. Keluarga. Baik, tengok keutamaan pada diri. Kena ada apa? Kena ada kuasa. Kuasa ni pada apa? Harta. Atau kena ada kedudukan. Lelaki yang biasanya akan mulakan perkara ini dulu. Sebab kau nak jaga anak orang, ada keluarga, kamu kena ingat. Kenal keluarga nanti, kamu nak bagi apa makan minum anak orang. Biasa tak perkataan tu? Sebab tu kita bukan kata kamu ingat, kamu ingin nak mendidik anak orang. Dia tu iman. Dia tu percaya pada siapa tu. Tapi biasanya kita akan, kita macam borak-borak biasalah. Tapi yang biasa-biasa itulah menjadi berbisa juga. Akhirnya, harta ni dalam keluarga pula. Yang membina diri tu harta, yang membina keluarga tu harta. Akhirnya, tanpa sedar,
harta ni menjadi agendanya. Harta. Sebab itulah Nabi kata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Baik, di mana datang syirik? Syirik ni berlaku apabila kalau kita lihat, harta ni mengubah keluarga. Harta mampu mengubah keluarga, Ustaz. Oh ya, dulu susah, sekarang senang. Sebab apa? Harta. Kita melihat kat sini kuasa pada harta. Kita bagi kuasa pada harta tanpa sedar. Sebab kita lihat peranan harta dalam kehidupan. Baik. Bila peranan harta dalam kehidupan berlaku, maka berubahnya harta ini menyebabkan berubahnya kehidupan ini kerana harta. Maka wujudnya ada dua kuasa yang mana asalnya kuasanya hanya pada Allah. Allah tak pernah bagi kuasa pada harta. Wallahi. La haula. Malah pada diri pun tak ada kuasa. Tiba-tiba boleh bertukar ni. Kenapa? Sebab kita dah nampak peranan dia dalam hidup kita. Maka salah laku pun berlaku di sini. Kerana kedudukan hartanya yang memberikan kuasa dalam kehidupan, maka kuasa pada harta menjadi dominan. Kuasa pada harta menjadi dominan, menjadi keutamaan. Sebab itu berlakunya, saya nak bagi tahu, perkahwinan yang mana bila perkahwinan kedua atau ketiga nanti, dia akan mencari yang berharta. Minta maaf cakap. Dan dia akan membiarkan yang pertama ini, contoh. Sebab kuasa pada harta menjadi keutamaan. Sebab susah, maka dia cari backup. Suami ni tak mampu ni. Tapi sebab nak cari backupnya pasal. Minta maaf. Dan si isteri ni pula, dia dah tak ada harta. Tetapi dia masih nak ada kuasa. Suami dia pula cari tempat lain. Tu dia marah tu, bergaduh lah. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Maka sidang jemaah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, apabila harta ini masih tidak dipecahkan isunya, yang mana sepatutnya harta ini hanyalah satu cebisan daripada pecahan pada dunia, sepatutnya benda ini bukan menjadi keutamaan, tetapi peristiwa ini berlarutan, bersangkutan, terus melirit dalam mengatur rumah tangga. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT, dalam mengatur rumah tangga, mana yang berharta akan dominan. Ni saya cerita fitnah dulu ni. Maka dia akan jadi kuasa. Okay, berbalik pada tadi. Maka bagi suami dia kahwin. Ni perkahwinan pertama. Semua orang diberi peluang untuk berkahwin. Baik, Tuan Luqman Al-Ghani, nanti kita jawab soalan, kita tumpu pada perbincangan ni dulu. Ya, terima kasih. Baik, suami, bila dia berkahwin, maka yang dinampak untuk membahagiakan dan membinanya adalah harta. Maka si isteri ini, sama ada isteri atau suami, yang mana sama ada mereka bersama-sama atau suami saja, meletakkan harta inilah yang akan membina mereka. Mungkin dari sudut isteri, mungkin dari sudut suami. Atau suami saja atau isteri saja. Tanpa sedar. Maka harta inilah akan dominan. Mendominasi mereka. Ini perkahwinan pertama ni. First marriage. Okey. Bila begitu, katalah salah seorang, dua-dua atau dua-dua ni bekerja. Seorang ni dua. Maka ingat, cita harta ni apa? Kuasa kan? Maka si suami, ini kata nanti orang perempuan boleh cakap, bila suami ada harta diuji. Oh, dia dah ada harta. Sebab kalau tak mengaji, kuasa bagi kat suami. So, suami berkuasa. Si isteri tak mau. Dia pun nak ada harta juga. Biar dua-dua berkuasa. Itulah dia. Kalau sekiranya suami saja berharta, isteri akan tuntut. Saya bagi abang untuk dapat harta kuasa kerana saya merelakan.
Sekarang saya nak menuntut. Nak pula kuasa sepatutnya pada isteri, si suami, ni perkahwinan pertama ni, dia tak berjaya didik lagi ni. Berkuasa ni. Jangan menduakan saya. Ni kuasa ni. Nampak? Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka si suami, tah macam mana keadaannya, Allah nak bagi tahu, dia pergi pada perkahwinan kedua, jumpa lagi seorang isteri. Isteri, mungkin suami atau isteri ni yang berkuasa, yang ada harta. Atau suami ada kuasa, cari isteri lagi. Ingat, kuasa pecah dua. Ni saya cerita ni realiti dia. Ni kuasa pecah dua ni. Ni kuasa pecah dua. Siapa nak berkuasa atas suami ni? Siapa yang nak dominan suami pula ni? Sebelum ni dia je. Dia je boleh arah-arah suami. Sekarang ni isteri kedua pula datang. Nampak? Syirik ni berlaku ni. Kuasa, aku berkuasa. Atau dinamakan hak. Ada orang tanya saya, apa maksud kuasa tu Ustaz? Contohnya adalah, dia mampu menentukan. Dia mampu menentukan keadaan diri dia. Contoh, suami ni sepatutnya yang mendominasi dengan hukum. Maksudnya, dia boleh suruh isteri dia. Dengan keadaan-keadaan tertentu selagi tidak bersanggah dengan syarak. Tetapi si isteri ada peluang untuk menidakkan. Tak ada? Tak boleh lah. Nak pula ada dua isteri. Habislah. Saya dia lebih. Abang kat sana. Contoh, suami. Dia tak mampu nak bagi lebih. Abang boleh bagi yang kedua, dah tahu lebih, kenapa abang kahwin dua? Dia marah. Atau abang nak kahwin, abang pun tak ada duit. Dia mulalah dia start isu tu. Sebab kuasa tu telah menyebabkan konflik yang besar. Ini sebenarnya. Sebab tu, daripada kuasa ni juga, saya nak bagi tahu perangai yang menyebabkan bergaduh ni. Bila dah berkuasa, minta maaf cakap, perangai suami dan isteri yang berkuasa ni, yang berharta ni, maka dia akan jadi orang yang baran. Sebab apa? Harta ni sifat dia panas. Harta ni panas sebenarnya. Sebab tu dia kena zakatkan dia. Harta ni sebab dia emas. Dia daripada emas. Emas ni lebur. Harta ni kena sedekah, bau sejuk. Bila harta ni pada suami dah lelaki. Lelaki dah memang satu perangai kerah dah. Bila ada harta, lagi kerah kepala. Ataupun kalau dia tak ada harta pun, dia kata apa? Dia sombong dia je lah. Baik. Si isteri terkesan dengan harta, maka si isteri akan jadi baran. Maka berlakulah tengking-menengking dalam rumah tangga. Ada kerja gila ke orang tiba nak marah isteri kalau isteri tu tak tengking? Saya nak bagi tahu. Suami tengking, ibarat mak tengking anak lah. Suami tengking, ibarat mak tengking anak. Salah ke? Tak salah. Mak boleh tengking anak. Suami boleh tengking isteri. Tapi yang jadi gaduh je, isteri tengking suami balik. Yang jadi gaduh besar bila anak tengking mak. Sekarang ni soalan, kenapa isteri boleh berlaku pergaduhan, tengking-menengking, marah-marah? Cek balik. Ada tak kuasa pada diri isteri? Dan cek balik suami pula, kenapa dia jenis marah-marah? Saya banyak dapat laporan. Laporan mana suami bila nak kahwin lagi, dia marah-marah. Dia tengking-tengking bini yang pertama. Betul tidak? Banyak isu. Atau, dia ada dua kes. Malam ni saya cerita kes detail sikit. Sebab cerita bab syirik ni. Kes yang pertama, suami jadi marah-marah. Bila dia nak kahwin lagi, dia marah-marah isteri sedia ada. Isteri ni pun tak tahan, dia pun marah-marah lah juga. Marah sama marah, amarah lah. Suami ni dah marah dah, betul lah dia ni. Dia dah ada duit. Kemudian dia suami pula, ego, bubuh lah perkataan apa nak bubuh kat suami ni. Dia marah. Maka, sebab apa marah-marah? Sebab dia nak melakukan kuasa dia. Kuasa, dia marah bukan nak mendidik. Dia marah, kamu ni, dia marah isteri. Dia marah. Dia pukul kadang-kadang, dia marah, kamu tak guna, kamu dah tak bagus.
Ni malam ni saya cerita dulu keadaan dengan mata kebenaran. Jadi dia akan condemn isteri. Sebab tu tidak hairan perkahwinan lagi ni orang akan cakap itulah kamu tak pandai jaga suami. Sebab suami condemn isteri. Suami condemn isteri. Ni isteri yang pertama ni. Ni saya cerita pak suami dulu. Dia jadi marah. Tak apalah, minta maaf lah je. Yang terasa tu mohon terasa lah. Nak buat macam mana? Takkan saya nak simpan kebenaran. Okey, jadi suami yang dominan harta, sekiranya dia tidak bersih hati dia, dia akan jadi pemarah. Dia baran, dia marah. Dia akan, aku bayar semua. Kau tahu apa? Tahu minta dia mengambil berharu dia. Dia marah. Atau dia tak marah, tetapi dia buat kuasa dia. Kahwin senyap. Pandai-pandai lah nanti. Nampak kuasa, orang berkuasa. Orang berkuasa macam mana? Ikutlah, aku dia nak buat lah, dia ada duit. Dia ikutlah pandai dia, nak pergi ke Golok ke Siam ke terbang ke, kau pandai dia lah. Yang tak ada duit pun jadi, ini kan pula yang ada kuasa. Kau datang dia punya penyakit dia buat, dia tak kira. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Soalan-soalan bobor bawah sekali. Kang Puan Hasmira, nanti saya terlepas jawab. Nanti. Soalan-soalan tu fokus dulu. Fokus dulu perbincangan kita tu. Saya kata bagi soalan, saya bagi. Sikit lagi kita bagi soalan. Sikit lagi. Baik. Maka di sini, si isteri, maka dia akan teranaya kat sini. Di sini penganiayaan berlaku. Sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kekuasaan tadi, syirik tadi, yang mana Allah berkuasa sepatutnya. Dia tidak boleh buat isteri dia macam tu. Tetapi kerana dia mula kuasa, dia nak menunjukkan kuasa dia dengan marahnya. Apabila perkahwinan dia tidak dibenarkan, dia marah-marahlah isteri ni. Ini adalah berlaku orang kata, isteri yang pertama ni ditepikan, dipinggirkan, dihina. Ini ada. Ini yang berlaku ni. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlaku juga insiden yang kedua. Bila kata suami mula marah, perangai marah ni bila ada harta tadi. Maka si isteri yang dah terdidik dengan suami yang berharta dan dia pun ada harta, maka marah si isteri juga akan meningkat. Sama-sama. Bagaimana si isteri seorang perempuan yang lembut? Seorang perempuan yang lembut, isteri Nabi bukan jenis pemarah. Perempuan bukan jenis pemarah. Perempuan sifatnya latif, hanun, halim. Bagaimana perempuan yang kejadiannya lemah, daripada tulang rusuk, perempuan lemah, halus, rahim. Tiba-tiba jadi baran. Kat mana malah bangga tu? Jangan. Aku baran ni perempuan. Kat mana belajar baran ni? Saya tanya. Kat suami ke? Kadang-kadang suami jenis diam terus. Patah taring kadang suami. Dekat mana lagi kalau tidak kena kuasa? Dan kuasa ni kat mana? Harta. Dan lagi sekali, harta menyebabkan dia berkuasa dan dia mampu untuk marah. Kalau dua-dua marah, bergaduh lah. Kalau si isteri yang tak bekerja tadi, tapi masih nak kuasa, maksudnya harta, hak dia, bergaduh lah. Nampak? Benar saja ni Tarun. Benar. Itulah tak ada kuasa dan harta. Itulah dia. Allahu Akbar. Ya Ustaz, ada anak pukul tanpa ibu kerana nak belikan motosikal. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka nampak tak kedudukan ini menyebabkan harta ini tanpa sedar telah meracuni harta. Sebab apa harta? Sebab sebut harta saja fitnah kan? Walaupun orang cakap harta ni bagus-bagus, itu bagus nanti. Kita cerita hakikat asal harta ni. Baik. Maka sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di situlah datangnya kefahaman di sini. Nampak? Kalau isteri tak ada harta tapi dia ada kuasa. Sebab bila dia tak ada harta tapi dia masih berkuasa.
Sama je. Mau tundukkan mengizinkan je, tak ada melawat je ke suami nikah satu lagi, dia tak akan mengizinkan semudah tu Puan Hasmira. Tak ada. Tak akan mengizinkan semudah itu. Walaupun dia tak ada harta. Sebab kuasa tu, mentaliti harta masih ada. Apatah lagi berharta. Minta maaf cakap. Sebab tu kita kena cakap biar terang. Okey. Pangkat suri rumah. Tapi kena faham Puan Rohaniza. Ramai orang nak pangkat suri rumah. Tapi suri rumah yang bagaimana? Dia kena faham. Suri rumah yang betul-betul nak taat dengan Allah. Bukan suri rumah akhirnya dia nunjukkan bahawa saya dah akan buat yang terbaik untuk abang. Akhirnya sama juga, nak kuasa juga. Baik, sekarang ni sebenarnya mata Allah SWT. Cara kita nak atasi perkara ni adalah, pertama, kembalikan kuasa pada tempatnya. Ini saya akan tutup dengan kisah Syekh Qadir Jalani nanti. Kembalikan kuasa pada tempatnya dengan apa? Dengan kefahaman dan keimanan. Macam malam ni lah. Atau nak faham dengan pergaduhan. Silakan. Kalau siapa nak kembalikan kuasa dengan pergaduhan, silakan. Ada orang pilih bergaduh. Tak apalah. Dia pilih bergaduh, silakan. Tapi kalau dia pilih kefahaman, maka Allah akan bantu dia. Malam ni contoh dengan ilmu dan kefahaman. Dia kembalikan kuasa pada tempatnya. Berbalik kepada apa tadi? Menduakan. Maka isu menduakan, kembali pada isu apa tadi? Kuasa, kasih sayang, kaya. Fokus kepada 3 perkara ni. Baik. Kuasa, kasih sayang, kaya. Menduakan, jangan. Pertama, dengan kefahaman. Dengan kefahaman. Baik kita betulkan. Mana-mana yang tak apalah, baguslah. Yang mana Puan Yung Ati tak ada harta, tak apa, bagus. Ini yang kita nak buat. Ya? Kita betulkan balik kefahaman ni. Dua-dua pihak, suami, isteri, kena buat statement ni. Kalau tidak, tak selesai masalah. Tak selesai masalah kita. Apa dia? Itulah, apabila kita cerita tentang syirik, maka kita kena letakkan kalimah nafi. La, ini sebagai kita punya main kita. Maka nafikan kembali, tiada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tiada kuasa pada diri. Apa yang ada apa? Hanya menjalankan tanggungjawab. Bukan kuasa Sebab kalau kuasa ni, dia berkuasa tak bertanggungjawab. Suami ada kuasa lah, dia tak bertanggungjawab. Kuasa saya lah, saya dah tak mampu, dah lah. Saya tak mampu, macam tadi isu nafkah tadi. Isu nafkah tadi, ada yang tanya tadi. Sebab dia berkuasa. Dia berkuasa tak nak bagi. Dah abang tak ada. Nak bagi buat apa? Habis tu abang kahwin lagi. Dah aku berkuasa. Dah lah tak boleh kahwin pula tu. Ya Rabbi. Macam ni punya pesen pun ada. Allahu Akbar. Sebab dia ada kuasa. Sekarang nafikan. Tiada kuasa pada dirinya. Hanya ada tanggungjawab. 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 Saya kadang tajuk ni naik geram ada kadang. Sebab memikirkan banyak perkara-perkara yang buat salah laku ni. Sehingga mengaku jadi Tuhan mu ada. Ya Allah, geram gitu nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Cantik pun boleh masuk. Ya, perasaan cantik jadi tak takut, tak kisah. Sekali petik 10 yang datang. Tahu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tiada kuasa. Jadi yang pertama, sila jalankan tanggungjawab. Mana-mana yang tengah tak betul tu, tolong betulkan balik. Mana yang dah kahwin dua tu, tolong betulkan balik. Jangan takut pada makhluk. Awak bertanggungjawab. Kenapa masih takut dengan isteri pertama? Kalau kahwin dua tapi masih takut dengan isteri pertama, kahwin dua buat apa? Atau kahwin dua tapi masih takut dengan isteri kedua, untuk kahwin buat apa? Dua buat apa? Yang isteri pula, kahwin buat apa kalau tak mampu jalankan tanggungjawab? Oh ya Ustaz, macam tu saya tak nak kahwin lah, saya undur diri. Sila undur lah. Jawab dengan Allah. Jangan ingat senang-senang nak undur. Oh, mentang-mentang tak jalankan tanggungjawab, dia reverse terus. Ingat, dia simple je. Analoginya mudah. Anda tinggalkan tugas yang tidak selesai. Kahwin tapi tidak taat. Konon-konon nak cerai. Silakan. Allah tanya balik penceraian tu nanti. Sebab tu Allah bagi peluang kahwin balik. Suruh cover balik. Bukan semudah-mudah, saya tak mampu Ustaz. Tak mampu jalankan tanggungjawab, saya undur diri. Oh, sedap-sedap nak undur. Dengan Allah tak ada undur-undur. Sebab tu Nabi SAW para sahabat ketika berperang, sekali maju, tak ada turning back. No turning back. Melainkan taubat. Tu je. Tak ada istilah, saya dah tak mampu nak jadi isteri. Tak mampu, jawab dengan Allah lah. Okey, silakan. Syariat dunia boleh cerai. Tapi dengan Allah jawab. Suami pun sama. Dua-dua kali lima. Dua-dua dapat. Dia tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya kalau masing-masing jalankan tanggungjawab. Tapi masing-masing berkuasa, tu jadi isu. Orang berkuasa, dia tak jalankan tanggungjawab. Betul tak? Dia berkuasa. Dia suruh dia. Suruh. Ni. Dia tak buat. Ni, suruh. Suruh. Dia tak buat. Dia suruh pandai. Apa dia? Abang kena berubah. Abang jadi baik. Suruh pandai. Dia tak jadi baik. Si suami pula, awak kena taat. Tapi dia derhaka dengan Allah. Dengan mak dia tak jaga. Suruh pandai. Orang berkuasa ni suruh pandai, buat tidak. Sebab tu jangan pegang kuasa. Biar Allah saja yang berkuasa. Berkuasa ni suruh. Orang berkuasa, orang yang boleh suruh. Kita ni orang suruhan Allah. Kita saja yang disuruh oleh Allah. Kalau nak cakap dengan isteri pun cakap, Allah suruh kamu. Allah suruh kamu jadi isteri yang taat. Itu maksud dia. Sila jalankan tanggungjawab. Kalau tak mampu jalankan tanggungjawab, dah didik ada jenis yang... Okey, baik. Yang pertama, tanggungjawab. Awak kahwin yang pertama. Kita kahwin yang pertama. Sila jalankan tanggungjawab suami, isteri. Jalankan tanggungjawab, didik isteri ni betul-betul. Sebab tu yang mana saya tanyakan, mana yang first marriage, yang mana ada isteri ni. Ingat, tanggungjawab ni, sekiranya suami ini ceraikan isteri pertama dia, first marriage dia, maka si isteri ni akan jadi perkahwinan kedua bagi lelaki lain, contoh. Baik, apa-apa keburukan pada isteri ini, kalau suami tak bertaubat, kerana dia tidak didik isteri ini, maka dia akan beri kesan kepada suami yang kedua. Maka, ini yang kata tadi. Allah tanya, kamu tak menjalankan tugas dengan baik. Kamu kahwin dulu, tidak didik dia, kemudian bercerai. Bila bercerai, ada orang tanya, Ustaz, haram ke minta cerai? Tak haram. Minta cerai tak haram. Ada dalam hukum pun. Pergi isi borang minta cerai. Tak ada masalah. Tapi jadi isunya adalah isu berbangkit dengan Allah. Allah akan tanya. Sebab tu yang mana-mana first marriage, jaga je first marriage. Pertahankan. Sebab nanti kalau dan dia Allah takdirkan bercerai, dah takdir bercerai. Allah dah izinkan takdir perceraian. Sebab kita juga yang pilih. Kerana kita tak bertanggungjawab. Kita tak nak bertanggungjawab. Mana ada isteri yang bertanggungjawab? Mana ada suami yang bertanggungjawab yang akan diceraikan? Melainkan isteri itu tak bertanggungjawab. Ataupun suami yang tak bertanggungjawab. Maka cerailah macam tadi. Nafkah tak bertanggungjawab, Ustaz. Nah, pergi panjat agama, minta cerai. Tak ada masalah. Tak payah nak main sinetron kat situ. Pergi. Lepas tu jawab dengan Allah. Yang minta cerai pun jawab dengan Allah nanti. Kalau betul boleh pertahankan diri, sila jawab. Itu je sekarang ni boleh jawab atau tidak.
Kalau boleh jawab, sila buat. Kalau tak boleh jawab, fikir-fikirlah. Itu maksud dia. Ni. Jadi yang ini, isteri akan jadi isteri yang kedua ni. Penceraian ni berlaku. Pergaduhan berlaku. Masing-masing tak jalankan tanggungjawab. Pecahlah rumah tangga ni. Suami ni, dia akan jadi suami kepada isteri baru. Isteri ni pula mungkin dia ada kisah yang dulu. Tengoklah, dia akan jadi pening ni. Sebab tu kena clearkan balik tanggungjawab dulu. Sebab tu bila yang mana Allah takdirkan dia bercerai, kahwin lagi, tolong. Allah bagi peluang dah tu. Allah bagi peluang tu. Jangan main-main. Jangan sia-siakan peluang yang ada untuk menjalankan tanggungjawab. Jangan sekarang baru bagi alasan. Saya tak mampu, Ustaz. Jangan. Nampak? Maka sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Ini perkahwinan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu tanggungjawab. Sebab tu isteri amanah. Isteri adalah amanah bagi seorang suami. Dan isteri pula dia kena pertahankan suami itu sepatutnya. Sebab ini syurga dia. Isteri, ingat seburuk mana apa pun suami ini, walaupun dia ni buruk macam mana, selagi dia tak suruh buat benda yang haram, maka dia ni, si isteri ni, wajib pertahankan. Kenapa? Pahala dia. Melainkan kalau dia nak cari suami baru. Ataupun dia nak berkhidmat dengan mak ayah dia balik. Silakan. Jangan ingat amalan yang sedia ada tu mampu mencapai makam-makam tertentu. Kalau amalannya ni dah gagal. Baik. Baik, sekarang ni selesai. Maka muhasabah kita. Saling menjalankan tanggungjawab. Tiada kuasa. Suami tiada kuasa. Ada saja tanggungjawab. Suami tak berkuasa sebenarnya. Dia tak diistilah. Nabi SAW tak pakai baju sebagai suami. Nabi SAW pakai baju sebagai hamba Allah. Anak Abdillah. Lepas tu Nabi SAW menjalankan tanggungjawab cukup hebat. Nah, menjalankan tanggungjawab itu penting. Penting. Sesiapa yang gagal menjalankan tanggungjawab, maka dia akan dijawab oleh Allah. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Benar, Tuan Raja Sariza. Saya dah kata dah, betul. Ingat. Sebab tu, yang tak settle dan kita pun, Tuan Raja Sariza, kalau tak settle dengan perkahwinan pertama, tiba-tiba kahwin, dahlah yang isteri yang bakal kita kahwin tu pun ada masalah. Ada masalah yang tak settle. Kita pun ada masalah tak settle dengan isteri kita sedia ada. Tu jadi yang haru biru tu. Haru biru. Sebab itulah fa'ilam ta'dilu. Kalau tak mampu, kalau tak adil, satu cukup. Tak adil maksudnya, kalau tak boleh menjalankan tanggungjawab pertama nak bimbing isteri tu pada Allah, satu je lah. Sebab nanti kan tak fokus. Lalas sekali, yang kahwin banyak, tak fokus nak didik untuk cintakan Allah. Dia cintakan hak dia, cintakan tuntutan harta, cintakan nafkah lah. Patutnya didik isteri cinta Allah. Tapi dia makin melarat-larat dia punya kesilapan dia. Isteri-isteri pula makin nampak kekuasaan masing-masing. Masing-masing boleh tentukan dah. Boleh suruh suami. Abang, malam ni abang kat sana Abang, malam ni balik 2 jam Abang jangan lebih Abang, giliran malam adalah hak isteri. Suami jadi bola. Maaf, abang giliran sini, abang jangan balik sana. No phone call. Ini fikih punya hukum. Sejak bila pula dia punya pahaman dia gitu? Ini kita kena tegakkan hukum. Tegakkan hukum apa macam tu kalau rigid? Hukum ni memudahkan semua pihak, bukan menyusahkan, apatah lagi suami. Nampak? Puan Jong Ati, kalau cerai mati sama, suami atau isteri yang cerai mati ni terbayang-bayang tu satu bab. Bayang-bayang tu macam, bayang tak ada masalah, tak ada isu. Yang jadi isunya ada bergaduh. Isu bergaduh, faham Puan Jong Ati? Kalau cerai mati pernah bergaduh dengan isteri dulu tak selesai, lepas tu terbawa-bawa nak bergaduh dengan isteri yang baru. Jawablah. Sama juga kalau isteri yang baru. Isteri yang kedua ke, ketiga, keempat, dia pernah bergaduh dengan suami dulu. Berboxing ke apa ke, bom atom ke, world war ke, kita tak tahu.
Bila dia kahwin, dia buat perangai dia kat rumah tangga baru. Nampak? Bagi anak-anak yang belum kahwin, dia tidak dididik pula oleh ayah dia atau mak dia. Dia biar dia. Bila kahwin, bawa perangai yang tak dididik itu. Suami wajib didik lah. Macam contoh ni. Suami-suami yang kahwin dengan minta maaf cakap, ni nak kahwin lagi ni, kita nak tolonglah yang kematian cerai hidup atau cerai mati. Cerai mati satu bab, cerai hidup satu bab. Kalau cerai hidup, kemungkinan suami dulu gagal mendidik dia. Faham suami-suami yang mana yang ada intensi nak kahwin lagi tu? Ingat, suami dulu gagal mendidik dia. Kalau berjaya didik dia, mesti dia duduk dengan suami dulu. Allahu Akbar, senang dia cerita je. Ni kenapa bercerai? Kerana suami dulu berjaya didik saya. Ni first marriage First marriage, saya cerita first marriage. Bila the second marriage, mana ada something wrong somewhere kat sini. You kena check. Kena check lah. Kalau sanggup didik. Sebab tu kan kadang ada orang tak terdidik tu, tak terdidik. Tak terdidik tu sebab dia dah ada rekod-rekod yang dah tidak boleh dididik. Allahu Akbar. Ini jadi masalah. Sebab transaction dia, perjumpaan dia bukan dengan kita. Dengan beberapa layer lagi. Baru jumpa. Jadi si suami bertanggungjawab patut didik. Didiklah. Tapi pastikan yang pertama ni dah terdidik. Kalau pertama ni belum terdidik, tiba-tiba nak mendidik yang kedua. Alamat dia memang balik awal lah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka taat pada arwah mak, ayah dan makcik, Puan Evelina, ni bukan soal memilih taat ke apa ke. Inilah suruhan Allah. Suruhan Allah. Jadi suruhan Allah bukan pilih-pilih nak taat dengan siapa. Ya, kena faham tu. Saya pilih. Pilih ni maksudnya, kita pilih untuk taat dengan siapa yang Allah suruh taat. Bukan kata saya tak nak kahwin dah, saya nak taat dengan arwah mak. Oh, kalau macam tu, kesianlah yang nak kahwin-kahwin tu semua. Jangan letakkan selamat aku tak kahwin. Tak ada dosa. Dah riak dah. Allah payah cerita bakti ni kan. Jangan kita rasa terselamat pula daripada perkahwinan. Kita dah rasa secure. Tidak. Maksudnya sekarang taat dengan jalankan tanggungjawab pada siapa yang Allah suruh. Kalau di saat itu kena dengan suami, jalankanlah tanggungjawab dengan suami. Bukan kita pilih, saya tak nak kahwin dah. Tobatlah home nak kahwin dah. Saya serik dengan perkahwinan dulu. Saya tak mau kahwin dah. Sedar pula. Nampak kuasa nampak? Nampak berkuasa nampak? Itu bukan sedar. Kalau sedar, saya sedar Ustaz dengan perkahwinan dulu saya gagal. Jadi insya-Allah sekiranya Allah beri peluang saya kahwin lagi, saya akan taat dengan suami saya yang baru ni. Saya akan buat yang terbaik. Saya nak cover balik mungkin dulu saya buat salah. Patutnya. Tu kena faham. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat perkara ini. Maka di sini sidang jemaah mata Allah SWT, kena ingat. Sebab tu mana-mana isteri pula, bakal-bakal isteri yang nak mencari calon suami. Antara soalan cepu cemas yang kita tanya pada suami ni, isteri pertama tu dah didik belum? Bukan isteri kedua, isteri pertama. Sebab first dia, ni guru saya cakap, pastikan permulaan dia betul. Isteri pertama, pastikan yang dah terbimbing. Oh, kalau macam tu Ustaz, payah nak jumpa. Tunggulah. Nak macam mana? Ataupun suami yang memang membimbing isterinya. Memang dia sedang membimbing. Dan kamu nak masuk juga. Silakan, jom kita bimbing sekali. Sampai jadi. Jangan cari isteri, suami yang membimbangkan. Cari isteri yang membimbangkan. Saya dengan isteri saya yang pertama ni, masalah lah. Dia tak macam awak. Awak bagus. Awak ni. Mula compare. Tak payah. Minta maaf cakap. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, kena faham. Mana-mana isteri yang niat. Dia kena niat. Dia tidak boleh serik. Dalam amalan jangan serik. Puan Evelina jangan serik. Jangan serik nak beramal. Jangan serik. Suami tak banyak mendidik, isteri terpaksa mencari ilmu untuk memantapkan. Bukan terpaksa, memang Allah paksa cari ilmu Puan Zainun. Kalau suami tak didik pun, dia akan ditanya. Dia akan jawab. Isteri pun akan dijawab. Sama je, dua-dua jangan kata suami tak didik saya. Sekarang ni, jalankan tanggungjawab. Faham? Isu ni sekarang, jalanlah tanggungjawab.
Kalau kita tak ada ilmu, jalankan tanggungjawab cari ilmu. Sekarang zaman online, petik saja, cakap ustaz mana nak. Serap dapat. Siap boleh panggil pula datang rumah tu. Malas lah nak keluar, datang rumah boleh. Tanggungjawab. Jangan letak kuasa pada diri. Ini ada yang tanya saya contoh kuasa. Saya ulang lagi sekali. Kuasa ni maknanya dia menentukan diri dia. Betul menyuruh-nyuruh orang, betul menyalah-nyalahkan orang. Dia punya salah, dia salahkan orang. Dia punya lemah, dia cek kelemahan orang. Itu nama diri berkuasa. Kalau diri tiada kuasa, dia diam. Dia sedar, dia faham kesilapan dia dan dia perbaiki silap dia. Patutnya macam tu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni nak nampak cerita pasal syirik kan? Nampak kesan dia macam mana? Ni kesan dia macam mana? Dari sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Tadi tiada kuasa, tanggungjawab. Kita ulang sikit. Apa dah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey dah. Sikit lagi kita habis. Maka tiada kuasa. Yang ada hanya tanggungjawab. Yang kedua, berharta tadi. Sama juga. Tiada kuasa pada harta. Sama. Ambil perkataan tiada kuasa pada harta. Yang ada hanyalah, apa dia? Nafkah, sedekah, infak. Kena faham benda ni. Tak ada harta ni kita, nanti senang apa-apa jadi, payah nanti kalau kena ada harta nanti. Tak ada. Takrifan tu jangan pakai dah. Wallahi, jangan pakai. Dia akan merosakkan diri nanti. Tujuan ada harta ni bukan ada kuasa, tapi ada nafkah pada harta. Jadi pulun dah, tak apa. Untuk selesaikan bab nafkah. Yang mana kadang-kadang suami yang masih lagi kadang-kadang tu usahalah, pergi. Yakin pada Allah, kuasa pada Allah. Bukan pada diri, bukan pada harta. Yang ada pada harta tu nafkah, sedekah, infak, zakat, wakaf. So kena faham benda-benda ni. Nampak? Jadi benda-benda ini kita kena perhalusi. Maka apa ada pada diri? Contoh isteri, ada harta, tak ada kuasa. Cakap, yang ada hanya sedekah pada suamiku. Inilah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha buat. Iman. Sedekah ni berkaitan dengan iman. Dia sedekah habis pada suami dia. Yang ni Nabi SAW. Ramai orang duk kait dengan harta Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, tapi tak nak jadi macam Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nampak? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Tak jalankan tanggungjawab. Tuan Khairul Faizi, nak tanyalah Ustaz, kalau bapa kahwin isteri baru tapi abaikan anak-anak arwah isteri lama sampai sanggup mendengar kata isteri yang baru, sampai anak-anak balik kampung, sanggup bapa yang keluar, ni panjang lebar cerita, suami tak menjawab, habis cerita. Dah. Kalau suami tak menjawab, menjawablah. Keluarga macam ni akan jadi huru-hara. Minta maaf cakap. Saya jawab terang lah. Jadi caranya adalah sekarang ni, apabila berlakunya kepincangan kat situ, maka satu pihak lain kena bantu selesaikan. Contoh, anak-anak ni mungkin kena ada pihak lain bantu. Contoh. Tapi si tanggungjawab si suami ni masih tergantung. Hati-hati. Dan kehidupannya tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Jadi tolong. Kahwin baru, ada anak isteri lama dibiarkan. Dengar pula cakap isteri baru. Ini tidak ikut Islam. Islam suruh jalankan tanggungjawab. Semua orang kena mendapat tanggungjawab yang sebenarnya. Jangan nak menjawab-jawab. Itu dia. Baik. Si suami kena ada sifat qawam, pemimpin. Dia tidak boleh mengiyakan kata isterinya. Kalau kata-kata itu bersanggahan, bersalahan, bercanggahan dengan agama. Itu ya, kena faham tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. 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 Jadi yang ketiga, kasih sayang. Sama juga, kasih sayang pun sama ya, sedang jemaah mata Allah SWT. Tiada kuasa pada kasih sayang. Yang ada hanya apa? Kasih sayang ni apa? Apa takrifan kasih sayang? Nampak? Sini kadang-kadang orang tak faham.
Apa takrif kasih sayang ni? Kasih sayang ni apa takrif sebenarnya? Itulah pergi kepada sifat Allah SWT yang paling dekat dengan hamba-hambanya, itulah memaafkan. Memaafkan, mendidik, mentaati. Ini kalau bagi tanggungjawab tadilah. Tadi macam tanggungjawab tadi itu lebih meluas. Bila kata kasih sayang ini adalah mendidik, mentaati. Kalau si isteri mentaati, kalau si suami mendidik. Kalau betul sayangkan isterinya, maka dia kena didik isterinya sungguh-sungguh. Kalau betul seorang isteri sayangkan suaminya, dia kena taatkan suaminya sungguh-sungguh. Itu tanda kasih sayang. Bukannya kasih sayang, abang, saya cemburu, saya iri, saya nak macam-macam lah persoalan timbul. Nah, jadi ini bersalahan dengan kehendak kasih sayang itu sendiri. Sebab kasih sayang itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Jadi apabila Allah berikan kasih sayang, digunakan untuk mendidik, digunakan untuk mentaati. Sebab tanpa kasih sayang kita takkan mampu mendidik. Tanpa kasih sayang kita takkan mampu mentaati. Maka gunakan kasih sayang untuk mentaati. Gunakan kasih sayang untuk mendidik, bukan untuk perhatian. Ramai orang gunakan kasih sayang untuk perhatian kan? Minta perhatian. Jadi jangan. Perkara ini tidak disuruh dalam Islam. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi inilah dia kasih sayang yang sebenar. Lihat pada takrifnya. Jadi memaafkan, Allah sayang. Kemudian Allah bimbing kita. Kemudian Allah ajak kita untuk taat. Itu dia. Itu tanda Allah sayang. Apabila Allah sayangkan seseorang itu, contoh Allah sayangkan seorang isteri, maka Allah akan bantu isteri untuk jadi isteri yang taat. Apabila Allah sayangkan seorang suami, Allah akan buat suami mampu menjalankan tanggungjawab dengan mendidik isterinya. Sekiranya Allah tak sayang, Allah tak maafkan, kemudian Allah tak bantu dia untuk mendidik, Allah tak mampu seorang bantu isteri untuk mentaati. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni, penutup dah, Allah Akbar, minta maaf banyak-banyak. Masa panjang sampai 11.45 ni sebab nak ngabihkan topik. Minta maaf banyak-banyak. Ya. Jadi kesimpulannya adalah inilah cerita Syekh Qadir Jalani. Mana satu ketika Syekh Qadir Jalani ni tuan-tuan didatangi oleh seorang perempuan, muka surat 60, muka surat 70 ya. Muka surat 70, muka surat 70, 71 edisi lama ya, edisi baru muka surat 89. Satu hari Syekh Qadir Jalani datang diluahkan perasaan oleh seorang perempuan. Dia kata apa? Wahai Syekh, apakah perempuan itu kata, kalau sekiranya kau boleh tengok apa yang ada di sebalik wajahku, nescaya suami itu tidak akan menduakan aku. Dia kata, tidak akan cari perempuan lain. Bila dengar tu, Syekh Qadir Jalani ni pengsan. Lalu anak murid Syekh ni kata, bangun, wahai Syekh, apa yang membuatkan kau pengsan? Dengar wanita tadi. Dia cantik, kata tadi Tuan Abdul Wafi. Tuan Abdul Wafi. Kan, pakai budah kata cantik, perasaan cantik kan. Ni kisah Syekh Qadir Jalani ni. Ada seorang perempuan cantik datang, masih disyirikkan, masih diduakan. Dah cantik pun nak cari lain. Biasa tak kita dengar? Isteri dah cantik, cari lain. Syekh Qadir Jalani dengar, pengsan. Syekh Qadir Jalani bangun. Ditanya oleh anak murid Syekh Qadir Jalani, wahai Syekh, apakah yang membuatkan kau pengsan daripada kata wanita tadi? Lalu Syekh jawab apa? Perempuan ini seorang makhluk yang tidak dapat bertoleransi dengan berkongsi kasih atau disyirikkan oleh mana-mana perempuan yang lain. Bagaimana pula jika Al-Khaliq diduakan oleh manusia? Ya salam. Ini baru perempuan. Bagaimana pula dengan Allah? Yang perempuan ni yang tidak punya sifat, cantik bukan sifat dia, pun dah marah. Bayangkan Allah pemilik cantik. Agak-agak marah tahap mana? Kita je tertipu. Kita tertipu dengan iblis. Tak apa. Talbis iblis ni kita selalu meremehkan. Tak apa. Allah kan pemurah. Allah kan pemaaf. Tapi buat syirik. Allah Ta'ala buat syirik. Allah tak ada ampun sebenarnya.
Kita ni umat Nabi SAW saja. Kerana Nabi SAW je kita diberi peluang ni. Tengok umat-umat terdahulu, yang mana syirik, semua Allah bagi rapat. Mana ada tinggal sisa, jejak pun tak ada. Kita saja ni. Bayangkan, pemilik yang tidak ada sifat, pemilik yang mempunyai sifat semua. Ni, orang perempuan, bukan dia cantik. Dia bukan cantik, Allah cantikkan. Dia bukan ada kuasa, Allah bagi kuasa. Dia bukan ada harta, Allah bagi harta. Pun dah marah, agak-agak kemarahan Allah macam mana? Boleh bayang tak kemarahan Allah macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Tuan Raja Sariza, benar 850 tahun didik isteri degil juga. Ada satu tahap isteri yang degil ni akan terima kesan atas kedegilannya. Tapi saya ulanglah sekali. Yang mana-mana perkahwinan yang pertama, tolong jaga. Sebab dia akan menjadi kesan kepada yang lain. Kalau sekira lepaskan yang pertama, hati-hati. Dia akan menjadi kesan pada orang lain. Kalau yang dia lepaskan juga, sekira dia yang kedua tu tidak berubah, kata dia nak kahwin lagi sekali. Dia nak kahwin lagi sekali, dia tidak berubah. Allah, bebanan untuk pada yang baru. Sebab kegagalan kita menjalankan tanggungjawab mendidik isteri. Itu dia. Sebab tu mana-mana isteri pula yang nak kahwin lagi tu carilah suami-suami yang boleh mendidik. Kalau tak boleh, doalah ke Allah. Jangan cari macam cari dekat Shopee. Cari kat Lazada nak pilih mana suami mana suami. Bukan. Minta ke Allah, doalah. Doa nanti Allah bagilah. Nah, Allah bagi. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi jangan main-mainlah dengan syirik. Sebab tu ganap rumah tangga. Hancur rumah tangga. Niaga besar-besar boleh hancur. Allah marah. Rumah tangga, banner, sweet couple, sweet living, semua sweet ada kat dia. Tiba-tiba ganap, check balik. Mesti ada syirik yang tersembunyi yang dilakukan. Jadi untuk kita mengelakkan pada perkara ini, lepas tu kita kena berlindung dengan Allah Ta'ala pada syirik ini. Berlindung, doa, ya Allah bantulah. Nafikan diri, nafikan. Tolong jalankan tanggungjawab. Bagi yang ada tanggungjawab. Tolong jangan lihat harta berkuasa. Lihatlah harta tu nafkah, sedekah, infak, wakaf. Jangan lihat harta sebagai jaminan. Tiada istilah jaminan pada harta. Tolong lihat sayang itu dengan mendidik. Sayang itu adalah untuk mendidik. Sayang itu adalah untuk mentaati. Jangan gunakan sayang untuk cemburu. Jangan gunakan sayang untuk meraih perhatian. Allah marah. Allah marah. Nah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesimpulan, poligami itu apabila ia dilihat dengan sudut tauhid, dia melihat kembali kepada kekuasaan Allah yang jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sajalah yang tidak boleh diduakan. Yang merupakan dosa syirik yang menyebabkan terbatalnya iman kita. Sebagai hamba Allah SWT, Allah telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang mana sifat kasih sayang itu bukan daripada manusia. Dan bukan milik manusia, ialah milik mutlak Allah SWT. Dan menunjukkan juga bahawa kasih sayang Allah Ta'ala itulah yang maha luas. Tidak berkurangan, tidak pula kehilangan dan tetap kedudukan pada sifatnya yang kekal. Makna kata, tak ada argument. Abang sayang saya tak? Sayang kurang tak? Sayang berbelah bagi tidak? Tidak. Sebab sayang pada Allah sifatnya luas, tak habis-habis, tak terbahagi-bahagi pun. Semua dapat. Itu sebenarnya. Jadi mana-mana yang tak mampu meletakkan sayang pada Allah, maka dia buat kezaliman. Itu jadi tak adil tu. Dia letak sayang pada suami, sayang pada isteri. Tu yang dia jaga tu. Bila dah kahwin dua pun nak beratkan salah seorang. Isteri pertama mengajuk, dah ini patutnya giliran ataupun ni, dah lagi kat isteri pertama. Sebab nanti kan kasih sayang hilang. Isteri kedua pula mengajuk, dah. Nanti kasih sayang hilang, tinggal pula isteri pertama. Dah dua-dua mengajuk, kahwin yang ketiga. Ikut Siti Piramli. Hancur lebur. Siti Piramli tu nak bagi kita fikir, bukan suruh ikut. Ada pula yang ikut tu. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin tiga. Memang carilah penyakit. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Di kesimpulannya itulah, maka teruskan kita mengaji, fahamkan. Lepas ni, kita akan masuk tentang perniagaan pula ya. Ni kita akan tengok bagaimana kita melihat kekuasaan Allah pada perniagaan. At-tijarah. Ni kan sekarang kita syarah pasal perkahwinan kan. Sekarang kita akan sambung nanti bagaimana perbincangan pada tijarah. Saya kira
Cukup setakat itulah perbahasan panjang lebar ni, sebenarnya panjang lagi ni, bab ta'adud ni panjang lagi sebenarnya kita boleh syarahkan. Cukup kita ambil teras dia. Yang tadi, pertama 3 perbahasan. Yang pertama adalah kekuasaan. Tengok betulkan hati melihat. Yang kedua, menunaikan hak dan menuntut hak. Yang ketiga, syirik khafi. Syirik ini yang kena hati-hati jaga. Kerana perkara ini yang tanpa sedar kita memberi penyakit kepada semua perkara yang kita lakukan. Hati-hati. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ini diberkati oleh Allah SWT. Diberkati oleh Allah SWT. Berkat malam Jumaat ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Lagi sekali marilah kita sama-sama memanjatkan, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini terungkailah kekeliruan selama ini. Dan mungkin kita salah faham, salah pandang berkenaan dengan satu syariat yang cukup besar, iaitu munakahat, perkahwinan. Lalu kita pun mula jelas tentang apakah itu ta'adud, poligami. Kemudian kita mula jelas apakah yang dipanggilkan akidah songsang dalam rumah tangga. Bila sudah jelas, maka masanya untuk kita mempraktiskan apa yang telah kita faham. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, mohon maaf. Mohon maaf. Terkasar kata, terkurang bicara, ambil masa yang panjang untuk habiskan tajuk ni. Mohon maaf. Patutnya kena buat seminar ni 4 jam ni tak? Ataupun nanti kita buat the whole day punya. Memang dua kelas ni. Kelas intensif pun nak kena buat ni. Kalau tidak, dia jadi macam ni lah. Sebab dia tidak boleh sikit-sikit. Kita kena cerita bagi habis sebenarnya. Nantilah saya akan anjurkan kelas intensif. Mungkin untuk keluarga pun saya akan buat. Dan intensif yang lebih luas tu kehidupan. Intensif untuk mendetailkan. Ini macam malam ni kita dah pergi detail sebenarnya. Kita pergi zooming, kita zoom pada certain isu untuk memperhalusi. Sebab biarlah lalang kita faham, biar sampai putus, biar jazam. Sebab kita tak nak hidup dalam kekeliruan lagi, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf lagi sekali di atas kekurangan, kesilapan, terkasar kata, terkurang bicara, mengambil masa yang panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah boleh menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Ya, cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.